Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini saya akan berkongsi kepada anda tentang bagaimanakah caranya untuk kita menghasilkan presentation file. Okey, di mana presentation file ini adalah platform atau jenis file yang keempat yang kita nak gunakan untuk kita menghasilkan video animation, bagaimanakah part-part yang ada dalam design kita dipasang untuk menghasilkan satu produk yang lengkap, ataupun sebaliknya kita nak ceraikan dia menjadi daripada satu part tu diceraikan satu persatu. So ada dua tujuan kenapa kita buat presentation file ini. Pertama, untuk kita buat video animation. Yang kedua adalah untuk kita buat explode drawing ataupun lukisan ceraian di dalam kertas, dalam printed dokumen yang kita boleh print dan kita boleh masukkan dalam kita punya report. Okey, jadi untuk bermula, pastikan dahulu semua part yang ada dalam kita punya lukisan assembly kita wujudlah macam ini. Ini adalah lukisan assembly dan semua part ini ada dalam satu folder yang sama. Pastikan dia dalam satu folder yang sama. Okay, sebab kalau dia berada di folder yang berbeza, nanti akan ada masalah lah untuk kita panggil file tersebut. Dan pastikan kita jangan rename lah. Bila kita dah buat settle assembly, jangan rename nama file kita. Sebab kalau kita rename nama file kita, dia akan lost reference. Dia tak tahu kat mana kita punya file bila kita tukar nama ataupun kita tukar lokasi mana kita simpan. Jadi untuk make sure tidak ada masalah, pastikan dulu bila kita buka dulu file assembly kita. Okay, ini file assembly yang telah pun kita buat dalam latihan sebelum ini. Okey, jadi kalau kita tengok semua okey, barulah kita buat file presentation, iaitu kita klik pada sini new. Okey, kita nak buat jenis file yang keempat, iaitu presentation. Okey, jadi bila kita buat presentation, memang dia akan minta dahulu lah, kat mana kita simpan file assembly kita tadi. Okey, jadi kita carilah kat mana kita simpan. Okey, pastikan kita simpan semua dalam satu folder yang sama. Okey, so untuk presentation dia nak file assembly sahaja. Tapi untuk dapatkan assembly mesti ada part file. Jadi mesti ada part-part. Jadi kita pastikan bila kita buat, kita nak hantar dan sebagainya, pastikan semua file tersebut dalam folder yang sama lah. Kita punya part file, assembly file, drawing file dan juga presentation file. Okey, so klik pada assembly, open. Okey, so bila kita dah klik open, ini adalah paparan untuk assembly presentation file. Ini paparan dia. Okey, dan paparan ini adalah berbeza interface dia kerana di dalam presentation file kita akan nampak ada tab presentation dekat sini. Okey, di sini kita ada panel workshop, component, camera, drawing dan sebagainya. Okay, kita tak perlu bukan semua tools yang di sini kita akan guna pakai. Sebaliknya kita akan gunakan tools yang penting atau perlu sahaja, iaitu kita nak buat animation. Okay, konsep animation mestilah ada timeline, iaitu garis masa yang menentukan berapa lamakah animation yang kita nak hasilkan, berapa lajunya pergerakan yang kita nak buat, dan sequence ataupun susunan pergerakan yang kita nak hasilkan. Jadi untuk version Inventor 2018 ke salah saya, dia punya interface sedikit berbeza lah, seperti ini, sama seperti inilah. Tapi yang version yang ke bawah, assembly ataupun presentation file dia, dia punya interface sedikit berbeza. Okey, jadi kita nak start mula buat animation ini, iaitu konsep bila kita buat animation adalah pertama sekali kita kena tahu komponen manakah yang akan terakhir sekali kita pasang. Kita nak pasang, dia ada part last kita pasang, kita bukan nak pasang di awal-awal. Jadi kita boleh keluarkan dia dulu. Tetapi sekiranya anda confused, don't worry. Okay, kita boleh ceraikan dulu, nanti kita susun balik sequence dia. Okay. Jadi untuk part ini,
part ini saya nak ceraikan dahulu bahagian depan ni. Bahagian depan. Kita nak ceraikan dulu bahagian depan sebab dengan anggapan bahawa bahagian depan ini adalah bahagian terakhir yang kita akan pasang dengan body sebelah kanan ni. Okey, jadi dalam kita buat animation, tools yang kita tengok di sini adalah new storyboard. Storyboard ni adalah bawah ni lah, iaitu susunan ataupun timeline ataupun animation yang kita nak buat. Jadi kat sini kita kekalkan dengan storyboard yang ada ni. Yang kedua adalah kita nak buat new snapshot view ni. Ini adalah view animation yang kita nak pilih. So, ini pun kita tak sentuh, kita abaikan. Yang perlu kita nak buat adalah bahagian tweak component. Okay, kita klik pada tweak component. Bila kita klik pada tweak component, okay, kita perlu klik dahulu part mana yang kita nak select untuk kita gerakkan. Kita nak select dulu. Jadi saya select ini. Dan dalam masa sama, nanti saya kata tadi, saya nak gerakkan semua ini. Jadi kita boleh klik semua part yang terlibat dengan tekan button shift pada keyboard dan select part yang kita nak gerakkan sekali. Okay, saya nak gerakkan sekali semua ini. Kalau rasa tak kena, kita boleh zoom. Pastikan dia highlight biru semua macam ni. So ini adalah komponen yang saya nak gerakkan sebab saya nak bawa dia semua ke kiri ni. Okay, jadi kita select semua. Tekan shift tadi dan select satu persatu. Okay, selepas kita select, kita perlu pilih direction, arah pergerakan. Arah pergerakan part ini dikeluarkan. Kita kena fikir logik lah. Kalau kes ini, kalau kita gerakkan dia mengikut anak panah ini, arah ini, apa yang berlaku tak sesuai lah sebab di sini ada lubang, nanti dia berlanggar dengan dinding. Jadi arah ini tidak sesuai. Ke bawah pun juga tidak sesuai. Jadi arah yang sesuai adalah arah inilah. So kita klik arah ini dan kita tarik keluar. So bila kita tarik keluar, kita akan nampak ada garisan purple ni, dipanggil trail. Trail ni ataupun laluan dia akan kelihatan lah. Jadi dia akan tunjuk pergerakan dia daripada sini tadi, dia akan ke sana. Dan untuk mendapatkan pergerakan yang cantik, saya lebih suka kita tukar value dia kepada nombor bulat lah. Kalau anda letak nombor yang nombor yang sedia ada pun tak ada masalah, tidak menjadi isu. Kalau sudah, kita tekan OK. So bila kita tekan OK, kita boleh nampak dekat sini part ni telah pun diceraikan. Dan dalam masa yang sama, okay, ini kita punya timeline, kita akan nampak komponen dia tunjuk senarai part yang kita select tadi. Bermaksud semua ini partnya akan berlakunya pergerakan. Dan ada simbol dekat tepi ni, simbol move. Move ni maksudnya pergerakan lah. Ada pergerakan berlaku dan dia berlaku dalam masa 0 hingga lebih kurang 2 saat lebih ni. 2 saat setengah ni. Bermaksud semua part ini akan bergerak dalam masa 2 saat setengah kepada arah yang kita nak tadi. Okay, ini automatic dia buatlah, tak perlu kita play. Jadi kalau kita play kita punya animation, kita bawa kita punya cursor ni ke bahagian kosong ni, kita tekan button play, dan nampaklah semuanya bergerak serentak. Okey, ini bergerak serentak. Okey, boleh nampak semuanya bergerak serentak. Jadi masa pergerakan ni adalah lebih kurang 2 saat setengah. Ini 1 saat, 2 saat setengah sini. Jadi kita boleh buat, kalau kita nak dia laju, kita boleh gerakkan, kita boleh edit sini. Kita boleh edit kita punya movement kat sini dengan double click. Double click, kita tukarlah. Okay, duration kita nak 2 saat. Jadi kita boleh nampak sini. Ataupun kita boleh gerak manually di sini kat ujung ni, gerakkan. Leceh sikit lah macam ni. Saya suka, kadang-kadang kita tarik tu tak accurate, saya suka masukkan nilai. Buat. Beza nanti bila 2 saat ni, animation kita akan jadi lebih laju lah. Sebab semakin pendek masa kita gunakan, semakin lajulah animasi itu tamat ataupun pergerakan berlaku lah. Okay.
Okey, kita masukkan. Alright, plus. Okay, jadi bila kita play balik kita punya animation, kita akan nampak dia bergerak lebih laju. Sebab dia bergerak dalam masa 2 saat. Okay. Seterusnya, ini kita select tadi sebab kita nak gerakkan semuanya serentak. Tapi ada keadaan kita nak buat dia bergerak satu persatu. Jadi kita boleh juga buat satu-satu. Okay, jadi saya nak gerakkan satu persatu. Kita nak gerakkan ini keluar dululah. Sebab logik ni di sini, part ini, skru ini akan dipasang ke akhir sekali. Jadi saya akan keluarkan dia dahulu. Okay, jadi kita klik kemudian lagi. Kita select skru ini. Okay. Dan kita gerakkan jarak sikit. Saya letak di sini 25. Okay. Dan dalam masa yang sama, yang ni pun saya nak dia bergerak juga. Okay, jadi kita buat tu kemudian lagi. Tarik 2.5. Jadi kalau anda tengok di sini, skru ini tadi saya gerakkan. Dekat bawah kita boleh nampak, ni skru 1 dia digerakkan tadi. Ni skru 2. Tapi dia punya susunannya tidak sama. Bermaksud kalau dia bergerak nanti, dia tidak akan bergerak serentak. Okay, dia tak bergerak serentak. Dia tak bergerak serentak. Dia bergerak satu persatu. Kalau kita nak buat dia serentak, apa yang kita perlu buat adalah cuma alihkan ikon move ini supaya dia pada masa yang sama. Bila pada masa yang sama akan berlakunya pergerakannya serentak. Okay. Kalau tak nak serentak pun boleh, tak ada masalah. Dia cantik sikit lah kalau tak serentak. Sebab kita buat detail. Alright. Itu perbezaan. Kenapa kita boleh bermain dengan masa ini. Kalau kita nak susunan dia berbeza pun kita boleh lah. Ni dulu skru 1, ni skru 2. Skru 2 dulu, skru 1 kemudian pun boleh. Bergantung kepada kreativiti kita lah, kita nak buat sebagaimana. Dan kalau kita tengok sini, skru dia keluar, kita nak dia tak masuk dalam lubang ni secara straight, dia mesti berpusing. Jadi kalau kita nak bagi dia ada pusingan, kita juga boleh buat supaya dia bergerak sambil dia rotate. Okay, caranya kita klik lagi pada skru ni, klik pada skru ni, tweak component. So untuk kita rotate, kita boleh tukar kat sini ya. Komponen tadi kita tukar rotate ni. Bila kita tukar rotate ni, kita boleh gerakkan dia. Dia pada sudut yang kita nak lah. Let's say saya nak sudut utara lengkap, saya pilih sini negatif 60. Okay. Masa 2 saat. Okay, jadi kalau bila kita buat macam itu, kita buat tambah rotate dekat dia, apa yang berlaku dekat sini akan keluar, ikon dia akan keluar jadi grouping. Ini ikon group. Bermaksud kita klik anak panah kat depan skru ini, kita double klik kat dia, kita akan nampak ada dua arahan sini berlaku. Ini arah move, ini arah rotate. Jadi kalau kita nak masa dia berlaku sama, kena adjust lah. Yang ni memang kena bermain sikit. Bila kita adjust, kita tekan button play, kita tekan lapati, kita nampak lah ini juga berpusing. Dia juga ada pusingan. Kita zoom sikit kita untuk nampak dia punya pusingan. Okay. Dekat kepala ni boleh nampak lah, sini tak berapa nampak sangat. Jadi kalau katakan kita nak buat part tu berpusing, macam ni lah cara dia. Okay. Sikit. Sama juga part ni tadi, kalau kita nak buat dia berpusing, kita buat tu komponen lagi. Okay, kita select komponen ini dan tukar kepada rotate. Kita pusing lah. Kalau tak nak pusing boleh kita masukkan value pun boleh. Kalau nak pusingkan pun boleh. Jadi rotation ni kita kena pilih arah yang betul lah. Kita nak pusing macam ni. Okay, kita masukkan nilai negatif 360. Okay, pusing ni cuma menentukan arah putaran dia lah. Jam ke lawan jam.
Okey, jadi kita boleh nampak sini pun sama ikon dia keluar seperti itu. Okey. Supaya dia bergerak ada masa yang sama serentak, move dengan rotation ini. Okey, jadi bila kita play animation daripada awal, sikit awal play button kita nampak part ini digerakkan, dan dalam masa sama dia akan tak berpusing. Okey, jangan risau dengan gerisan ini cuma adalah trail dia punya laluan untuk dia berpusing. Saya rasa ini ada problem dengan ada kesilapan sedikit berkaitan dengan rotation ni. Saya delete rotation ni dulu sebab dia punya trail tu macam tak betul. Buat balik, view component, rotate, pusing ni. If 60. Okey. Boleh betul lah trail yang pusing kat situ. Bos. Ni kena bermain sikit lah dengan dia punya masa. Okey, boleh kita play daripada awal. Okey. Alright. Jadi sebenarnya presentation ni tak susah lah, cuma kita kena teliti dengan pergerakan dia. Okey, dan settle screw. Settle screw kita zoom sikit. Kita nak gerakkan pula blade di sini. Okey, ini pun sama. Kita pilih component, pilih part tersebut, arah dia kita keluarkan. Masa 2 saat. Okey, klik OK. Kita nampaklah clamp side ini pun keluar. Ikon move ni bermaksud dia bergerak. Dari sini. Biasanya saya buat dululah, tarik dulu kemudian bawa straight betul susunan dia. Tapi nak buat terus pun boleh, tidak menjadi satu kesalahan. Okey. Alright, keluar satu ni. Kemudian sini dah keluar, kita nak keluarkan ni pula. Okey. Ini pun kita nak keluarkan. Mana part ini kita boleh keluarkan dengan komponen. Kita tarik buat. Kalau boleh masa kita keluarkan ni bagi kita tarik dia. Jangan terlalu jauh sangat, jangan terlalu dekat. Make sure agak-agak cantik lah supaya dia tak berlanggar dengan part lain. Okey, kemudian kan. Okey. Kalau rasa susunan ni tak betul, kita drag je lah. Okay. Kemudian mungkin nak keluarkan ni pula. Okey, di sini saya nak keluarkan dia secara serentak. Kita boleh select lah komponen ni dengan ni serentak. Okey, arah dia ke sana. Okey, dan dalam masa sama juga saya nak buat satu lagi komponen. Saya nak dia berpusing. Okay, rotate. So kita ambil sini. Okay, sudutnya lebih kurang lah. Nak 360 boleh, nak letak nilai lain pun boleh. Okay. Jadi di sini kita boleh nampak sana ni kita bagi dia susunan dia samalah. Kalau tak nanti dia, kalau dia tak sama, dia cuma dia alih dan sama baru dia pusing. Kita nak dia serentak, dia susun sekali lah. Sama juga dengan part kita sama. Kita susun juga. Okay, jadi bila kita tengok animation dia, kita nampak lah. Okay, part kita keluarkan. Okay. So kita just buat semuanya sampai siap. Basic ni tu je nak buat movement ni. Okay, kita keluarkan sini, kita nak keluarkan ni pula.
Di mana kita buat tweak komponen, tarik dia keluar sana. Kemudian ini pun saya nak keluar, dan make sure semua part ni kita keluarkan lah supaya dia diceraikan. Dan sini lagi. Jadi saya ini ada base, jadi base ni saya tak kacau lah, tapak ni saya kacau atas saja. Jadi kita buat tweak komponen ini, dengan ni saya buat serentak dulu. Ada lagi sini sini pun ada lagi. Saya lupa tentang screw ni, kita pusing sikit lah. Ni pula tweak komponen ni dengan ni pula kat sini. Dalam masa sama skru ini, mana skru? Dalam masa sama skru ini juga ada rotation. Tweak komponen, rotate, kita pusingkan dia. Salah. Tweak komponen, rotate. Dia 60. Jadi di sini kita susun lah, macam tadi, double klik, susun. Sama juga dengan ni, komponen, rotate, pusing nilai 360. Jadi kita susun. Susunan ni bergantung pada anda punya kreativiti lah. Tapi yang penting kalau boleh biar logik gerakan dia. Kalau kata nak adjust balik movement ni pun boleh. Kita boleh klik kat trail ni pun boleh, nak tukar nilai, let's say nak jauhkan sikit pun boleh. Jadi kalau nak edit pergerakan dia, double klik je dekat line trail ini. Pula kemudian arah yang ini saya nak naikkan atas, dan sekali ini supaya kita boleh nampak inilah. Kalau nak gerakkan bawah saja pun boleh, tak ada masalah. Tapi biasanya base ni saya tak kacau, dia bergantung pada tumpuan punya kreativiti. Kemudian saya alih ni pula ya. Yang ni sebenarnya ada skru, tapi part ni dia tak ada, jadi kita boleh alih lah. Saya gerakkan dia atas sikit, atas. Dan part ni kanan. Yang ini ada masalah sikit, sebab dia punya arah dia ni tak betul ni. Kalau arahnya macam tak betul, kita boleh tarik. Alright. Yang ini kalau kita tekan home ni, saya ingat ni, don't worry, perlu tu buat cari, kita pusing kita punya cube, dapatkan arah yang kita nak, kemudian kita setkan dia sebagai home lah. Kalau saya nak arah macam ni, set, klik kanan, set current view as home, fit to view. Kita boleh check balik macam ni. Kalau kita rasa ni tinggi sangat, kita turunkan. Ni kita boleh adjust. Kemudian yang penting kita tak nak dia terlalu jauh, sebab bila dia jauh, kita nak buat lukisan nanti, dia akan memakan ruang kertas. Itu kita tak nak. Saya tukar arah lah, saya ambil arah ni ke sini. Alright, jadi siap kita punya
animation. Jadi kalau dia ni dah save, kita kecilkan lah skrin ni yang bawah ni supaya ruang lukisan kita lebih jelas. Okay, nak tengok keseluruhan, kita tengok daripada awal. Okay. Biasanya kita akan tengoklah daripada awal ni pergerakan dia supaya kita nampak flow. Kalau kita rasa flow tu tak berapa cantik, kita boleh susun balik menggunakan timeline di bawah ni. Kalau flow-nya okey, tak ada masalah. Kalau flow tak okey, kita balik susunan, punya jarak dan sebagainya. Alright. Jadi siaplah untuk kita punya animation. Tapi dia belum settle lagi sebab last kali kita nak buat jadikan dia dalam format video. Sebenarnya ada satu lagi komponen yang boleh kita buat jadikan video kita lebih cantik dan kreatif adalah penggunaan capture camera. Tapi dalam siri video ini saya tak share kepada anda. Mungkin pada video-video akan datang mungkin saya akan share lah bagaimana penggunaan kamera ini, di mana kamera ini akan membantu kita dapatkan view yang lebih cantik lah. Macam ni dia view keseluruhan, tapi kalau kita gunakan kamera kita boleh zoom in, zoom out area yang kita nak tunjuk animation. Okay, jadi kita jadikan dia format video daripada video. Okay, di mana di sini kita boleh pilih lah kita nak all storyboard ataupun current storyboard. Untuk lukisan yang kompleks yang melibatkan banyak sub assembly, kita kena buat banyak storyboard. Tapi untuk lukisan yang macam ini kita just perlukan storyboard saja. Itu sebabnya sini kita gunakan current storyboard. Kemudian ini size screen video kita, kat mana kita nak letak dan format video yang kita nak. Saya galakkan gunakan WMV lah. Klik OK dan dia akan publish. Dia akan convert animation kita kepada format video yang kita nak. Okay. Dan dalam masa sama juga, bila kita save file ini sebagai file .ipn, IPN ni maksudnya Inventor Presentation, kita boleh juga gunakan file tersebut untuk kita hasilkan explode drawing. Untuk jadikan explode drawing. Okay, sekejap. Okay, kalau video ada panjang, jadi of course masa dia nak publish ini akan memakan lebih masa lah. Jadi biasa animation kita tak buatlah panjang-panjang. Dalam 30 saat, 20 saat, 1 minit pun dah panjang semua. Just kita repeat saja. So dia kata dah siap dalam dokumen video saya. WMV. Jadi dah siap dah ni. Nampak jauh lah kalau kata kita menggunakan kamera, kita boleh zoomkan supaya tak terlalu jauh dan tak terlalu dekat. Ni tadi boleh zoom lagi kalau kita nak record. Kalau anda tak puas hati, kita boleh zoomkan lagi. Langsung bagi paparan ni. Okay, kita tunjuk semua lah. Zoomkan lagi ni. Okay, itu bergantung kepada kemampuan. Kalau nak guna cantik, kita tunggu video akan datang bagaimana kita nak buat penggunaan kamera. Jadi ini format video yang perlu anda buat. Dan kalau katakan kali ini kita dah save, kita nak buat presentation file, cancel. Ingat kalau nak save pastikan dalam folder yang sama, jangan letak folder yang berbeza. Okay, save, yes to all, okay. Dan bila kita buat drawing, okay, untuk sekiranya anda tak faham bagaimana nak buat drawing ni, boleh rujuk dalam video-video sebelum ini. Mana drawing ni saya ada tunjuk sebelum ini, penggunaan bahagian kita nak buat lukisan ortografik, lukisan isometrik, lukisan assembly, dan kalau kita nak buat explode ni dia sama macam assembly. Jadi kena tengok balik assembly punya video, di mana bezanya untuk ini kita pilih file kita adalah file explode yang kita dah buka, yang kita dah pecahkan. Seperti inilah. Okay, saya ambil sikit.
Ini besar sangat. Taruh. Okay. Bergantung pada kertas kita lah. Dan dalam lukisan presentation juga, apa yang perlu anda tahu, kita mesti gunakan shaded. Dan kita mesti ada part list. Mana part list? Noted dekat kita mesti ada part list. Lukisan explode ni dia mesti ada balloon. So nak tahu macam mana nak buat ni, kena terujuk balik pada video drawing sebelum ini. Ada balloon setiap part ni. Okay, so hopefully apa yang saya kongsikan dalam ini boleh membantu anda. Sekiranya ada persoalan, jangan lupa untuk komen dalam ruangan komen di bawah. Okay, sekiranya saya online, saya akan respon lah pertanyaan anda. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.